sesi sharing ni bertujuan untuk kita berkongsi pengalaman berada di pedalaman Sarawak, di Ulu Baram, Langsan. Jadi perkongsian yang saya kira baik sebenarnya untuk rakan-rakan belia ataupun rakan-rakan di luar sana mengikuti apa yang telah kita kongsikan. Sebab untuk makluman, mungkin ramai antara kita yang berpeluang untuk pergi ke Sarawak untuk menikmati keindahan flora fauna di Sarawak. Tetapi apa yang kami alami, kami blend in dengan komuniti Kenyah di pedalaman Sarawak di Ulu Baram ni. Jadi itu satu pengalaman yang sangat baik sebenarnya. Okay, Alhamdulillah, sebab kita tahun lepas adalah tahun yang kedua kalau tak silap. Tahun kedua kita berada dekat pedalaman Sarawak. Apa yang menarik dekat pedalaman Sarawak ni apabila kami, grup-grup yang majoritinya daripada Semenanjung ni dan juga daripada Sabah, berada dekat Sarawak dan berada dekat pedalaman Sarawak dan berjumpa dengan kawan-kawan baru. Alamak, kita kehilangan Lee balik. Tadi dia ada masuk sekejap. Sebab kita jarang di-expose dengan cara hidup, dengan kawan-kawan dan daripada Sarawak yang lebih spesifik daripada pedalaman Sarawak, daripada Ulu Baram. Apa yang kami dapat dekat sana ialah salah satu yang berharga yang kami tak sangka. Kawan-kawan dekat sana sangat apa perkataan aku nak bagi best lah. Kita dekat sana tu sporting sampai kalau kawan-kawan kita yang mana yang aku suruh pi 2 minggu saja tapi end up 2 bulan dekat sana sebab tak mau balik. Nak kata duduk dekat sana dengan orang kata dengan atmosphere, dengan environment dekat sana tu sangat welcoming. Sebenarnya di Lompoak masa tu saya tak terlibat secara langsung daripada permulaan hingga ke akhir program sukarelawan tu. Saya masuk di pertengahan. Jadi banyak juga saya dapat pelajari di pertengahan. Dan sebenarnya di Lompoak ni dia lebih dekat dengan bandar. Jadi apabila lebih dekat dengan bandar, environment kampung tu berbezalah. Tetapi apa yang saya nak kaitkan di sini adalah di Longsan, komuniti mereka adalah komuniti yang sama. Lompoak dan juga Longsan adalah daripada komuniti sub-etnik Kenyah. Dan apabila saya berada di Lompoak, saya belajar sedikit-sedikit cakap Kenyah. Dan apabila saya berada di Longsan, saya cubalah cakap Kenyah tu dengan masyarakat di Longsan. Rupa-rupanya bahasa Kenyah ini berbeza-beza di setiap penempatan mereka. Jadi dia lebih kurang macam kalau kita kat Semenanjung ni ada Melayu Kedah, ada Melayu Kelantan, ada Melayu Perak dan sebagainya. Jadi bahasa mereka ada aksen ataupun dialek yang berbeza-beza. Jadi kita terpaksa lupakan bahasa-bahasa yang kita belajar dekat Lompoak dan kita mula new learning lah, new session of learning bahasa Kenyah di Longsan. Jadi itu menarik. Jadi sebab tu kita jemput rakan kita daripada Longsan, Lee dan juga Jepun sebenarnya untuk berada bersama-sama kita pada malam ni supaya mereka boleh berkongsi lebih lagi apa yang penting, apakah tanggapan atau perasaan mereka terhadap kita yang datang ke tempat mereka. Penerimaan mereka itu yang lebih penting untuk kita dengar berbanding dengan kita yang masuk ke tempat mereka. Itu satu situasi yang lebih berbeza lah sebenarnya. Ya, itu yang kita sebenarnya nak dapatkan orang kata feedback. Tapi feedback yang secara santai, secara langsung macam ni satu yang lebih menarik dan kita harap Abang Lee tak putus asa untuk cuba masuk. Kita masih lagi menunggu kalau dia dapat ni. Dia baru WhatsApp saya, dia kata tak dapat join. Masih lagi tak dapat join. Mungkin kalau dia boleh mencuba lagi, kita harapkan dia terus mencuba. Dan kita ada seorang lagi yang kalau boleh masuk untuk sama-sama bersembang dengan kita daripada perspektif dia. Okey, sebelum tu kita aku nak cerita sikit supaya kita ni dapat pemahaman daripada orang yang bukan daripada grup kita ni, di mana yang kita tengah bercerita sekarang ni ialah
interaksi kita dengan belia-belia ataupun penduduk-penduduk daripada kampung dekat pedalaman Sarawak. Satu yang tadi tengah cerita tadi adalah kampung nama Lompuak. Lompuak tu jarak dia 2 jam daripada Bandar Miri dan jalan dia jalan berturak. Semua jalan berturak sampai ke kampung Lompuak, kecuali ada jalan kampung sikit lah dalam setengah jam tu. Nah, tetapi untuk sampai ke kampung Longsan, selepas 2 jam perjalanan dekat jalan yang jalan berturak tar ni sampai dekat satu junction tu, dia perlukan 4 jam. Lebih kurang 4 jam ikut jalan balak, orang kata off road lah, baru sampai ke kampung tu. Itu nak menggambarkan betapa Longsan ni jauh dekat pedalaman. Maknanya kalau dia once nak keluar ke Bandar Miri, itu makan masa kira sehari balik, esok baru patah balik ke Bandar Miri. Ibarat kata kalau kita dekat Penang, kita nak pergi KL. Dia orang cuma nak keluar daripada kampung nak ke bandar. Itu nak kata jauhnya perjalanan tu lah. Dan itu kadang faktor dia geografi sana lah. Geografi sana yang bukau and then infrastruktur jalan raya yang hanya bergantung kepada laluan balak. Kalau kita tengok dekat sini yang mana yang komen-komen, kita ada sahabat-sahabat kita yang semua daripada Lompuak, daripada Longsan, kita ada Sarah, kita ada Shirley Eugene dan juga kita ada artis dekat Longsan iaitu Randy Robin. Wow. So ramai yang masuk hari ni ialah mereka-mereka yang daripada Longsan, dan kita ada juga geng-geng volunteer yang kita daripada yang rata-rata daripada seluruh Malaysia sebenarnya, dan ada juga daripada Sabah, iaitu ada seorang sahabat kita Nelson Nel. Dia cakap yang penting ada main kat Monopoly. Ini adalah aktiviti kita malam di mana kita dekat sana tu line kita tak bergantung kepada line telefon, kita tak bergantung kepada game online, kita tak bergantung kepada media sosial. Kita cuma duduk setempat, kita duduk ramai-ramai, dan kita buat aktiviti bersembang, minum kopi, and then dan ada sahabat kita Pidot, dia bawa satu fenomena baru. Dia perkenalkan permainan kad, Monopoly kad dekat sana. So kalau kita tengok dekat sini, Pidot pun ada juga kat sini. So dia pun masih berharap untuk Stanley masuk, tapi still Stanley tak dapat masuk. Kita masih mengharapkan dia tengah cuba lagi. Sementara kita tunggu Lee masuk sebab dia pun ada WhatsApp, dia kata dia dah 10 kali mencuba untuk masuk keluar dan kita berharap miracle untuk dia dapat masuk. Tapi bila kau cakap tadi masuk ke pedalaman ke Longsan tu, kita kena naik 4 wheel dan sebagainya. So first time aku masuk dekat Longsan, aku masuk ikut foil drive. Foil drive. Kemudian memang 7 jam 8 jam lah dalam kereta. Tak ada RNR, jalan balak je. So sampai je dekat kampung Longsan tu, aku cakap dengan kami bertiga, Khairul dan juga seorang lagi dengan Puan lah. Aku cakap, Rol, ada tak jalan lain yang aku boleh sampai ke Longsan kecuali jalan balak ni lah. So kali kedua kita masuk, Khairul dia bookingkan flight ticket daripada Miri ke Longsan lah, airport yang paling hampir dengan Longsan. Perjalanan naik kapal terbang tu dalam lebih kurang 30 ke 40 minit. So kebetulan nasib aku masa tu cuaca tak begitu baik. So kapal terbang tu 3 kali dia drop macam tu lah. Wow. Memang rasa mual, rasa macam-macam lah. Aku pegang kapal terbang tu, boleh pegang hujung ke hujung kan. Aku pegang segala-gala yang boleh pegang lah. Aku mengharapkan aku ada dekat atas flight tu. Aku boleh ambil gambar tu. Flight yang kita masukkan adalah flight yang kecil, okey? Ya, Twin Otter. So Carol kata muka aku masa tu berubah daripada hijau ke biru, biru ke merah, merah ke hijau lah, dia kata lah. So sampai je dekat Longsan, aku cakap, Rol, okay, jalan darat aku dah try, kapal terbang aku dah try. Kalau boleh, kalau ada jalan lain, kau advise lah jalan aku dah tak nak lah. Kedua-dua alternatif aku tak nak dah. Ada dia kata jalan sungai, tapi seminggu lah daripada Miri tu kau nak sampai ke Longsan tu. So tu cerita jalanan betapa jauh. Tapi ferry dia tak sampai ke Longsan Long Akah, aku rasa.
Tak sampai. Dia sampai ke mana last dia? Dari segi department. So kalau Daddy cerita tadi Longsan ialah pertengahan. So maknanya 4 jam perjalanan tadi tu itu cuma pertengahan. Lagi 6 jam baru kita sampai ke Bario. Bario di mana Kita kalau kena try kat ke Bario Semenanjung, tu. kita kena try juga. So untuk kita tanya lebih lanjut kepada bukan situasi lah, orang kata apa, cara hidup, environment Budaya. dekat Sarawak tu macam mana, budaya kat sana. Kita jemputlah sahabat kita ni, Bon. Apa khabar Bon? Nama saya Bon. Okay, so kalau untuk siapa yang tengah menonton ni, kita perkenalkan ini adalah Bon. Kalau Bon boleh cerita sikit tak? Bon punya background, Bon asal daripada mana dan bila maknanya bermastautin di mana dan sebagainya. Okay, nama saya seperti yang anda kenal, Siti Shazlin. Tapi semua orang panggil Bon. Okay, kalau ikutkan asal usul saya, mak saya dia berasal daripada Longsan dan Long Liam, tak silap saya. Kalau tak silap saya lah. Dia berasal daripada Longsan dan Long Liam. And then bapak saya memang asal Miri. So mak saya ni dia berbangsa Kayan Kenyah. So jadilah so saya membesar dekat Miri sampai saya Form 5. Form 5 saya pindah kat KL. Form 4 sampai Form 4 dekat Miri, and then Form 5 kat KL. Sampai sekarang saya menetap dekat KL. So aku dah beberapa kali interview Bon tentang benda ni lah, sebab kita dekat Semenanjung ni kadang kita jarang sangat nak dapat kawan-kawan yang daripada Sarawak, daripada Sabah. Satu kalau mereka ada pun kadang-kadang tu kita nak bersembang, kita macam malu-malu dan susah bila kita cakap dia tak faham. Bila dia cakap kita pula tak faham. Okay, so kalau macam Bon yang masa Bon baru pindah ke KL tu, macam mana Bon punya style untuk nak adapt dengan keadaan? Masa mula-mula pindah kat KL tu, kalau Bon cakap ni mungkin orang kata macam betul ke masih ada soalan-soalan macam ni, tapi tak sure lah sama ada korang pernah terdengar ke tak. Masa first masuk kelas, minggu pertama masuk kelas dekat KL tu, saya ada salah seorang classmate saya tu, dia tanya saya soalan macam ni, kau pergi sekolah naik sampan ke? Dia tanya saya soalan tu, and then saya pun macam naik sampan. And then salah satu lagi soalan dia, duit kat sana, duit apa? Saya pun macam, saya tak tahu nak jawab macam mana. Tapi saya jawab je lah macam sama je duit Malaysia sebab Sarawak kan Malaysia. So I just anggap dia macam mungkin dia tak pernah sampai ke Sarawak kot. So dia masih macam tu. Bila dah lama-lama sebab kita kawan-kawan yang kat sini kadang kita tak tahu, so kita cuba nak tanya, so kita tanya kadang-kadang tu soalan tu kita tak fikir soalan tu betul. Mengguris hati ke apa kan. So Bon kadang-kadang kalau terima soalan tu ataupun sebagai orang Sarawakian, sebenarnya kalau orang tanya soalan tu marah tak? Kalau dulu mungkin lah, masa sekolah dulu mungkin marah lah. Yelah budak lagi kan, saya pun tak tahu, tak ada pengalaman sangat. Tapi bila sekarang ni banyak orang tanya-tanya pasal Sarawak, masih ada ke yang duduk kat pokok ke, still pakai sampan ke pergi sekolah, saya profesional lah untuk jawab. Sebab benda tu saya rasa mungkin tak semua orang berpeluang untuk pergi ke Sarawak. Okay, so bila dah berapa lama Bon ambil masa untuk nak blend in dengan orang kawan-kawan yang majoriti orang Melayu lah. Seperti biasa, bila new girl dekat sekolah ni kan, pelajar baru, perempuan pula, dia akan menjadi satu daya tarikan kepada pelajar-pelajar lain ni. So dalam masa sebulan jugalah untuk saya macam cuba untuk mendapat kawan baru lah. And then macam dekat Sarawak, saya dah terbiasa dengan pergi sekolah tak pakai tudung apa semua macam tu kan. So bila dekat Semenanjung, kita kena pakai tudung apa semua kan. So that one day tu, ada satu hari tu dah balik sekolah dah pun. So keluar je pagar sekolah tu, yelah sebab tak biasa kan. Keluar je pagar sekolah memang tu buka tudung tau. So kita dah tak biasa, panas. And then the next day tu pergi sekolah, ada group of girl ni
Dia macam lalu dekat Bon lah. Dia lalu and then dia macam peli. Macam kau ingat aku cantik ke? So macam kalau sekarang ni dia peli saya macam tu memang saya tak layan lah. Tapi masa dia peli saya tu, saya jawab, memang aku cantik. Kenapa? Tapi kalau sekarang kalau orang macam peli macam tu ke apa, saya memang Macam pelik tak kisah sangat lah. Macam pelik lah. Tapi sekarang dah lama duduk kat KL. Okay, tapi dah lama duduk KL pula dah lupa. Tak adalah lupa. Macam kurang sikit lah nak berbahasa Kenyah ke bahasa Sarawak. Kadang-kadang balik Sarawak pun kawan-kawan bercakap, jangan cakap Semenanjung boleh tak? Macam tu. Okay, mungkin Bawa. sebab kita ada kita ada Angah dia rasa sunyi kalau Abang Didi tak ni. So Abang Didi kalau boleh respon kepada Bon punya jawapan tadi, maknanya kita punya interaction ataupun first time orang macam Bon, orang daripada orang luar Sarawak duduk kat KL ni, dia hang rasa macam mana kalau kita nak interact dengan dia orang tu macam mana? Tak tahu lah, memang ada rasa awkward lah, ada rasa macam tak selesa sikit sebab kita nak cakap macam mana macam tu lah. Tapi benda tu tak lama, dia ongoing kan. Jadi saya nak recap pengalaman saya masa di Long San. Sukarelawan kita gunakan sukarelawan tempatan selain daripada ada sukarelawan daripada Sabah, daripada Semenanjung. So apabila sebagai ketua teknikal kat sana, apabila kita cuba untuk bagi arahan ataupun panggil, dia tak ada macam spontaneous punya respon. Faham tak? Sebab contohnya saya panggil Eli, sini jap. Dia tak ada spontan punya. Jepun, dengan kita makan. Dia tak ada spontaneous punya respon. Dia terus pandang dan ni. So ada seorang uncle ni dia beritahu, saya kena belajar cakap Kenyah sikit lah. Contoh saya nak panggil seseorang tu, twice itu kok. So saya belajar tu yang kita punya poster topik hari ni ada twice itu kok kan. Itu perkataan pertama yang saya belajar untuk panggil kawan-kawan, twice itu kok. So bila saya cakap macam tu, kebanyakan mereka kat pandang saya, dia nak suruh siapa yang datang ni. So dapat menarik perhatian mereka lah. So banyak perkataan yang sebenarnya saya paksa diri saya untuk belajar supaya boleh berinteraksi dengan baik sebenarnya. So aku rasa something yang aku belajar banyak daripada Zaidi ni ialah di mana kalau kita nak interact dengan orang tu, kita kena memahami bahasa dia. Kita kena memahami cara bercakap, cara orang yang kita akan bercakap tu. Contoh tu sama juga macam kita kalau kita bercakap dengan komuniti profesional, kita akan bercakap secara profesional. Tapi kalau kita bercakap dengan komuniti kampung, kita bercakap cara kampung. In spesifik kalau kita dekat Long San, kita akan bercakap dalam bahasa Long San. Okay. So untuk kita tak menjadi panel hari ni, so kita jadi ada beberapa soalan untuk Bon. Soalan untuk Bon. Soalan tak ada. Saya nak Bon berkongsi pengalaman sebab untuk makluman, Bon pernah mewakili Malaysia sebagai belia Sarawak ke program antarabangsa ASEAN dan Japan, yang mana Bon waktu di interview dia memperkenalkan identiti beliau sebagai seorang anak Sarawak berbangsa Kenyah, bercakap Kenyah dan berpakaian tradisional Kenyah. So kita tahu kita ada banyak sub-etnik Sarawak, berpuluh-puluh etnik dan sub-etnik yang ni. Tapi pada ketika itu kita macam impress dengan apa yang cuba Bon ketengahkan lah. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan semasa, kita tengok Miss Universe diwakili oleh anak Sarawak yang berjaya mencipta nama di peringkat antarabangsa. Jadi saya rasa Bon mungkin ada sesuatu daripada situ yang Bon nak kongsikan dengan viewers sekalian. Nak kongsikan maksudnya pengalaman saya join program antarabangsa ke? Ya. Hello?
Ya, ya. Ya, Bon. Ya. Oh. Sebenarnya kalau program antarabangsa ni sebenarnya saya dah apply banyak kali. So saya rasa ni kali ketiga ke keempat saya apply, baru saya terpilih untuk jadi salah seorang peserta program kapal beli antarabangsa. Masa mula-mula saya nak apply tu saya nervous lah, saya takut juga nak apply. And then kebetulan masa tu, masa nak interview tu saya hampir-hampir nak tarik diri dah. Sebabkan komitmen saya masa tu kita tengah run projek dekat Longsan dengan Umar K. Masa tu saya dah dalam kereta memang on the way nak menuju ke kampung. Tapi mungkin rezeki saya, nama saya dah naik cepat. So saya cari stesen minyak yang terdekat and then berhenti. So interview masa tu memang dalam keadaan yang sangat tak proper lah, bukan tak formal lah masa tu. Sedangkan dia dah cakap kalau nak interview kena proper lah, kena ada earphone, pakaian yang kemas. Saya masa tu interview dengan berpakaian volunteer warna hijau dalam kereta. And then panel interview ada tanya-tanya lah beberapa soalan tentang Malaysia, tentang apa yang saya tahu tentang SDG, kemudian kenapa saya nak join program antarabangsa ni. Salah satu sebab saya nak join program antarabangsa ni sebab saya rasa ini adalah peluang untuk saya kembangkan lagi ilmu and then tengok dunia luar, dapatkan banyak lagi connection dengan orang luar, lagi-lagi international punya level lah. And then itulah just nak tambah ilmu. So satu benda yang menarik bila kita aktif dalam program pertukaran belia, pertukaran pelajar ni ialah di mana kita dapat networking, kita dapat kenal orang lain dan kita lebih bertoleransi. Mungkin bahasa tu mungkin lebih kurang lah, maksudnya kita faham orang lain dan orang lain boleh faham kita. So sebelum kepada soalan-soalan seterusnya, kita mengalu-alukan Datin Salina untuk dalam live kita. Okay, kalau kita ada soalan kat sini daripada Salman, apa makanan paling rare pernah Zaidi makan dekat sana? So soalan dia ialah dekat Longsan, kita dekat Longsan sampai dekat sana, apa makanan kita dekat sana? Adakah macam kita dekat Semenanjung juga hari-hari makan nasi ke macam mana? So kalau Zaidi boleh ceritakan sikit makanan ruji dekat Longsan. Makanan ruji sebab kita ada cook daripada Semenanjung, so makanan memang samalah, kecuali apabila stok makanan kita habis, so kita terpaksa outsource daripada contoh sayuran tempatan. Okay, so ada sekali tu kita dah kehabisan ayam, daging dan ikan. So saya tak berapa pandai makan ikan sungai. So kita punya volunteers masak goreng ikan sungai lah. So mula-mula memang tak dapat nak makan. Saya makan Maggi, tapi 2 hari makan Maggi gigil, nama kita tak boleh. So terpaksalah hari ketiga tu makan juga makanan yang mereka hidang lah. So itulah makanan paling rare. Tapi hampir aku makan. Okay. Aku nak share ni. Hampir aku termakan sebab kawan-kawan belia kita ni very sporting kan. So dia orang cerita makan kat sana rusa banyak sebagainya kan. So diorang kata kalau dapat ular sawa, dia paling best masak airway. So aku pun tanyalah masak airway tu macam mana. So nak jadikan cerita malam tu diorang dapat tangkap ular sawa. Ni cerita betul ni bukan rekan. Okay. Diorang dapat makan ular sawa. Aku cakap matilah aku malam ni, aku kena makan ular sawa kan. So diorang nak masak airway, nak bagi aku rasa makan masakan airway tu. So ada seorang member ni, nama dia Jali dia bawa lah ular sawa tu. Kita nampak lah, dia kan rumah panjang kan. So dia berjalan daripada hujung ruai tu. So memang kita nampak dia gantung ular sawa tu kat leher, dia jalan pegang ular sawa tu kan. So matilah aku ni kan, memang kena makan ular sawa lah ni malam ni kan. Sampai dekat situ, tiba-tiba seorang kawan ni kata, ular apa yang kau bawa tu kan?
Dia kata ular sawa lah. Tak, itu bukan ular sawa tu. Itulah berbisa. Terus dia campak ular tu. Selamat aku. Sebab yang dia bawa tu bukan ular sawa. Macam ular sawa tapi bukan ular sawa. So makanan paling rare, itulah paling rare. So jadi cerita tadi uncle tu bawa ular sawa dan dia tak sedar yang tu sebenarnya bukan ular sawa. Jadi bukan ular sawa, ular berbisa. Tapi kalau kau nak tahu, kalau aku ada gambar dia ikat mulut ular tu macam dia ikat mulut dengan tali rapiah, kau tahu tak? Sebab dia ingat ular tu ular sawa tak ada bisa. Dia ikat macam tu mulut ular tu. Nasib baiklah ular tu tak bawa apa. Dan kita minta maaf kita minta maaf kepada panel kita pada malam ini sebab malam ni kita tak ada apa-apa minuman untuk kita sajikan. Okey, soalan kepada Abang Zaidi. Aku tak faham kenapa tak ada soalan untuk Bon. Soalan kepada Zaidi, apa perkara yang paling memalukan di Long San? Paling memalukan? Tak ada, saya tak ada memalukan negara dekat Long San. Banyak tu. Jangan tipu. Itu perkara paling memalukan. Oh my god. Kalau perkara paling macam ni lah. Whatever happen in Long San stays in Long San. Kalau aku cerita dekat dalam ni, dekat dalam ni dia takkan jadi memalukan Long San. Dia akan memalukan seluruh seantero dunia. Seluruh dunia. Okey, semasa program kita juga Abang Zaidi dia sempat untuk merasai pengalaman berkuarantin di mana dia baru masuk Sarawak dan dia diarahkan untuk berkuarantin. So mungkin kalau tadi boleh sikit cerita pasal tu sebelum kita wrap up lah malam ni. Kuarantin waktu tu dah penghujung program So memang saya kena balik ke Kuala Selangor, ada program. Memang wajib balik. Bila balik tu tiba-tiba kerajaan Sarawak umumkan ada dia kena buat kuarantin. Sesiapa yang masuk Sarawak dia kena kuarantin dan kena buat swab test. So macam aku jadi panik lah. Aku masuk. So aku walaupun balik beberapa hari, so masuk sampai dekat airport, Bon sambut dekat airport. Tapi Bon sambut dekat airport, Abang Rela dengan Abang tentera tu lebih awal lagi sambut aku dengan beg-beg aku sekali sambut. Dia kata kalau keluar aku kena kuarantin dekat hotel apa nama hotel tu? Dynasty Hotel. Okey, lebih kurang aku rasa 6 ke 7 hari lah. Tapi ironinya tim yang nak pergi merasmikan program, sebab dia nak merasmikan penutup kan. Tim yang nak pergi merasmikan penutup program tu dia masuk lewat beberapa hari daripada aku. Tapi dia sampai dulu daripada aku sebab dia orang dah tak kena kuarantin masa tu. So dia orang boleh masuk terus. So agak frust jugalah. Faham. So faham tapi kita pengalaman kuarantin. Tapi itulah dia pengorbanan daripada Abang Didi yang sanggup bersabar berkuarantin dekat ini. Kita masih ada lagi soalan untuk Abang Didi. Berapa jam jalan kaki dari Lepau Lawai ke Long San? So apa yang berlaku ialah Zaidi pada malam tu dia terlebih aktif. So malam tu dia merayap ke Lepau Lawai yang jarak dia kalau tak silap dalam 4 ke 5 kilometer daripada kampung. So mengakibatkan esok tu tak ada kenderaan yang balik. So Zaidi terpaksa berjalan kaki. So pengalaman berjalan kaki di awal pagi, bersenam di awal pagi. Kalau boleh ceritakan sikit. Okey, dia malam tu sebab lah kita cerita kita kat pedalaman kan. Dia orang cerita ada rusa, ada pelanduk, ada landak yang boleh kita makan. Tapi yang dah ada tu semua dah ditembak lah. So by procedure memang kita tak boleh makan lah. So aku ni menyahut seruan kawan-kawan sebab Lawai ni salah seorang rakan kami lah. Lepau tu dalam bahasa Kenyang maksudnya kebun, pondok dekat kebun lah. So Lawai kata dekat Lepau dia, dekat kebun dia tu ada banyak landak. So landak ni makan dia berjadual. Kalau katakan setiap kali dia datang ke kebun tu pukul 10 malam, so setiap jam 10 malam landak akan datang. So pada hari tersebut, hari kejadian tu, dia kata landak datang dekat kebun ni pukul 1 pagi. So kita pergilah pukul 12.30 tu pergilah.
Tapi ada insiden yang berlaku, tayar bocor sebagainya. So kami teruskan perjalanan ke Lepau tu. Tunggu, tak ada seko apa nama landak pun yang muncul. Dan besok paginya bila kita orang kena balik ke Kampung Longsan sebab program kena teruskan, Lawai tak bangun tidur, dia kong. So dia tidur lambat pagi tu kan. Puas kami kerja tak bangun. So dah lewat sangat. So kami decide kami akan jalan kaki. Kami ramai time tu, ada I think Eric ada, Daryl ada time tu. Kami jalan kaki daripada daripada Lepau sampai ke Longsan, melintas kalau korang semua tengok iconic bridge dekat Longsan tu, Jambatan Leo Sekar tu, yang hanya dilalui oleh lori balak dan kenderaan pacuan barudak. Kami ni lalu jalan kaki tau. Kita bayangkan jambatan panjang tu, kalau tengah jalan tu tiba-tiba lori balak lalu macam mana kan. Tapi kami teruskanlah, tak ada apa-apa yang berlaku. Sejam lebih jugalah sampai ke kebun. Sampai ke kampung. Itu ada tapi boleh bayangkan tak jambatan yang macam tu, ada satu gambar yang cikgu Allahuakbar, cikgu tak ingat, tak apa, yang cikgu tu share, Cikgu Uchung share jambatan tu tenggelam, di mana katalah jambatan tu jarak dia 2 tingkat daripada aras normal air, tiba-tiba jambatan tu tenggelam dengan 2 tingkat ke atas lagi. Nak kata hari tu punya kejadian banjir dekat Ulu Baram tu menyeramkan jugalah bila kita tengok Cikgu Uchung tu share gambar. So macam tadi teacher tadi juga berkaitan dengan rusa dan sebagainya. Sebenarnya kita punya matlamat untuk nak live malam ni di mana kita nak kenal orang Ulu dan kita nak tahu perbezaan budaya antara orang Ulu dan juga orang Semenanjung. Di mana kalau kita faham perbezaan tu, itu akan menjadikan kita lebih bertoleransi antara satu sama lain. Tapi sebabkan Lee tak ada malam ni, so kita jemputkan Bon sikit. Kalau at least the basic, beberapa basic yang kita kena faham keadaan dekat sana dan dekat Semenanjung lah, kita panggil kat Semenanjung, ataupun mungkin kita boleh spesifik lagi kalau dekat sana tu majoriti bukan beragama Islam, dan kita yang daripada Semenanjung, Sabah, Sarawak ni yang beragama Islam masuk ke sana tu. So mungkin kalau Bon boleh ceritakan sikit apa yang kita kena faham dan apa yang orang sana buat untuk kita faham lah macam tu. Sebelum Bon jawab, kita nak bagi tahu juga yang Aunty Salina siapa orang yang kamu rindu kat Longsan, siapa orang kat Lindu mestilah datin Aunty Salina. Tak ada orang lain dah. Gimana? Kalau dia dekat Miri, kita rindu dekat Miri. Kalau dia dekat Longsan, kita rindu dia dekat Longsan. Okey Bon, kalau boleh terus pada jawapan. Okey, kalau nak tanya apa soalan tadi, maksudnya apa yang kita perlu tahu, orang luar perlu tahu kalau nak ke kampung macam tu? Betul. Dan apa yang kita kena tahu, dan mungkin apa yang persepsi orang tempatan, dan mungkin kalau boleh selitkan sikit, kalau orang tempatan patut tahu yang ini juga. Apa yang orang tempatan patut faham dengan kehidupan kita. Sebab kadang-kadang kan soalan kita kan kadang-kadang tu menyakitkan hati kan. So mungkin kalau Bon boleh ceritakan sikit. Okey, kalau daripada segi orang tempatan ni daripada segi perspektif saya lah, okay. Saya rasa selalunya orang daripada kampung ni, kita akan rasa macam diorang ni scary, kita akan rasa macam diorang ni sombong, tak nak berborak sangat kita. Sebenarnya tak, diorang ni sebenarnya sangat friendly. Cuma yang membuatkan diorang ni macam tak berbual sangat dengan kita pada mula-mula tu adalah sebabkan bahasa kita. Mungkin dia tak berapa nak faham bahasa kita. Macam lagi-lagi kalau orang tua yang kat kampung, mungkin ada beberapa orang atau setengah daripada diorang ni tak berapa fasih lagi-lagi bahasa Melayu. Even pun bahasa Melayu Sarawak pun mungkin ada yang kurang fasih. So disebabkan bahasa yang berbeza ni membuatkan diorang ni susah nak communicate dengan kita. Tapi bila kita dah duduk situ, dah lama kat situ, kita pun try untuk belajar bahasa diorang, belajar culture diorang semua. Semua okey je. Macam Abang Didi, kita tengok Abang Didi pun kita tak tahu nak bezakan dia orang Semenanjung ke dia orang Ulu.
Sebab saya rasa Abang Didi ni, Abang Encik Zaidi ni, dia lebih fasih daripada saya berbahasa Kenyah. Sebab Kenyah yang Abang Zaidi belajar tu lain dengan bahasa Kenyah yang saya faham. So bila Abang Zaidi cakap bahasa Kenyah yang saya macam, ni bukan Kenyah aku ni Abang Didi. Ada macam tu. Tapi kalau macam untuk orang yang dari luar ni pula, kalau kita nak ke kampung orang, first thing yang kita kena tengok satu, still lah kita tak kisahlah kita pergi mana-mana pun kita kena respect dia orang punya adat, kita kena respect dia orang punya culture, kita tak boleh terus judge ke apa, tak boleh. Tak kisahlah sama ada kita pergi kampung orang Ulu ke, kampung orang asli ke, mana-mana kampung pun. Saya rasa benda tu basic, memang kita kena ataupun lebih bagus before kita nak pergi sesuatu tempat tu, kita try kaji, kita try search dulu latar belakang tempat tu, culture dia macam mana. So bila kita dah sampai kita tak lost. So mungkin tadi nak tambah sikit. Kalau mungkin dari segi makanan dan juga sebagainya, setengah orang tu dia akan merungut. Kalau sampai kat tempat baru dia akan merungut, alamak kena makan ini ke, ada makan itu ke, ataupun alamak macam mana nak mandi ni, macam tu. So kalau hang punya perspektif pula macam mana untuk kita sampai ke tempat asing pada kita? Okey. Ada pepatah mengatakan kalau masuk kandang lembu, kalau masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. So jadi hilang ke? Bagus juga kan. So kita kena buat tak tahu sikit mengenai budaya dan sebagainya, supaya kita membuka ruang untuk kita belajar lebih banyak lagi dengan budaya orang tempatan lah. So itulah sebab masa kita sangat menjemuri. Sebenarnya saya nak suruh Bon sharekan beberapa bahasa Kenyah, yang standard bahasa Kenyah. Kemudian cerita macam mana dia bagi tahu saya ayam dekat Longsan semua ada musim dia akan jadi hitam. Ada musim dia ayam tu akan jadi macam biasalah. Okey, dia macam ni cerita dia pasal ayam tu. Saya tak makan ayam. Okey, sebabkan so maksud ni cerita kelakar sikit lah ya. Tapi sebelum tu saya nak baca ada satu ni daripada mak saya. Nenek-nenek, datuk-datuk di Longsan lebih berbahasa English dari bahasa Melayu. Dulu sekolah mission guna bahasa English. Ya betul. So kalau kita bahasa Melayu pun mungkin diorang susah nak faham lah. Okey, kita berbalik kepada cerita ayam. So disebabkan Abang Didi ni dia first time pergi Longsan, dan masa tu kita tak start lagi kerja, kita tengah dalam proses Riki. Tengah tengok rasanya, tak silap saya Abang Didi, betul? Betul. Masa awal program tu. So kita orang tengah jalan kaki nak pergi ke arah tangki air, tak silap saya. Tengah tengok kawasan lah, tengok laluan untuk pipe. So ada satu rumah ni dekat tepi, kalau kita nak masuk Longsan tu, ada satu rumah awal tau. Dia dulu di kafe kot situ kalau tak silap saya. Dekat tangki air yang besar tu, warna biru tu. So tiba-tiba bunyi ayam tak, ada ayam. Lepas tu saya pun tanya dia, "Oh Didi, awak tahu tak kenapa ayam tu hitam?" Oh Didi pun cakap tak tahu kenapa. Sebab kan Longsan ni kan tinggi atas bukit, panas. Dia sunburn. So Abang Didi pun percaya yang ayam tu kena sunburn. Didi. Dan sampai sekarang juga dia tak nak percaya dah. Apa saya cakap dia takkan percaya dah. Tapi bila saya serius pula, bila saya main-main dia percaya. Bila saya serius dia tak nak percaya apa yang saya cakap. Okay, so itulah antara benda-benda yang menarik dekat Longsan. Kita dah 45 minit kita streaming. Alhamdulillah hari ni kita dapat input yang banyak daripada Bon dan juga Zaidi sebagai ini orang kata apa, pertemuan budaya antara tu. So mungkin sebelum kita tutup, apa kata kalau kita tak payah buat quiz malam ni, kita cuma mungkin kita bagi tahu ada beberapa perkataan yang kita boleh belajar malam ni. Perkataan Kenyah yang kita boleh belajar malam ni. Sikit. Perkataan yang pertama ialah twice to court. Twice to court. Twice to court tu kalau bahasa Melayu tu
mari sini kamu. So kadang-kadang itu mungkin root word. Aku pun tak sure. Kalau Puan boleh verify. Try situ Tuan kot. situ kot. Kat situ Dia kot root Arin word pun boleh. Ah. Dia macam mana cakap ada banyak macam saya cakap dia Kenyah ni pun ada banyak bahasa Kenyah daripada kampung-kampung lain. Kalau macam saya pula macam saya punya memang dah sah-sah rojak punya Kenyah lah. So kalau saya panggil orang dalam bahasa Kenyah saya cakap kat situ kok Nuat. Maksud dia awak datang sini kejap. Tai situ kok Nuat. Macam tu. So mungkin kalau kita boleh belajar dulu untuk malam ni, just kita belajarkan beberapa perkataan yang macam apa khabar, siapa nama kamu, apa akik kan aku apa Akik saya kelok ikut. nama apa akik kelok ikut aku kena Okey, berpandukan buku. Kalau bahasa Kenyah kita nak tanya nama orang tu Aik Karaniko. Aik Karaniko. Tulis, Tapi tak tulis. tahu kalau Abang Didi, Abang Didi awak punya yang awak faham macam mana? Yang awak tahu? Kalau nanti kalau Kenyah Longsan dia lebih straightforward. Kalau Inu dengar tu apa khabar kan. So apa nama kamu tu Inu ngaran kok. Inu ngaran betul. Boleh juga. Inu Aik ngaran Karaniko, Inu ngaran kok. Sebab Aik Kalau tu tadi- siapa kan. Tadi Abang Didi cakap apa? Inu dengar? Inu dengar apa? Dengar Apa khabar? apa khabar. Ya. Itu Kenyah mana? Longsan. Longsan salah. Kalau Longsan dia macam ni. How are you? Tidak juga saya tahu tu. Dia juga saya tahu itu. Situ kalau dekat Longsan situ tu sini maknanya. Sini. Ya. Situ tu sini. Sina tu sana. Ah. Dia okey, bahasa Longsan ni, Kenyah Longsan ni dia macam Senanjung, bahasa Melayu Senanjung, dia ada E kat belakang. Saya. Okey. Kenapa? Macam tu. Berapa dia ada E kat belakang dia. Okey. Apa lagi yang kita boleh baca tadi apa khabar? Apa khabar? Oh ini How macam are panduan you? lah untuk kita orang luar. Okey. Ini panduan untuk orang kita. Orang kita kalau orang luar nak pergi ke Sarawak dan lebih spesifik ke Longsan ni kita nak cakap apa? Apa khabar? Kalau apa khabar sebenarnya jujur saya cakap apa khabar bahasa Kenyah saya pun tak sure, tapi kalau ikut yang Abang Didi tu tadi Inu dengar. Kalau kita nak suruh orang tu balik, contohkan Abang Didi tai ulik kok. Abang Didi pergi balik. Tai ulik tu, tai tu pergi, ulik tu balik. Tai ulik. So kita ada banyak daripada kita punya penonton ni. Aunty cakap apa khabar tu Inu Dengar. Betul. Ayah. Tiga tawai. Nelson cakap Tiga tiga tawai. tawai. Terima kasih. Inu lengah apa? Inu lengah tu mungkin apa khabar ataupun tak sure. Apa Inu lengah? Betul lah, apa khabar kalau aunty cakap Inu dengar. Mungkin ini mungkin dengar. ejaan je kot. Ya. Kalau pidot dalam benda lain dia ingat makan je. So Kuman. makan kuman. Kuman. Ya, Kalau ya. minum ngesep. Ngisep. Kuman Ngesep makan, tuak. minum ngesep. Ngisep tuak. Ngesep. Ngisep burang. Ngesep tuak tu ada ayat dia. Minum tuak ke minum je? Nak faham. And then ada pesanan untuk daripada Aunty Salina kepada Zaidi, ayam goyang-goyang. Ayam goyang-goyang ni. Ayam goyang-goyang ni ayat yang banyak kali saya pakai lah, sebab bila saya communicate dengan rakan-rakan belia apa semua, bila dia orang jawab ataupun dia orang permulaan tu dia orang nampak serius dengan saya. Tapi bila dah penghujung tu, diorang mula memperkotak-katikkan saya macam mana yang Puan buat lah. So saya banyak gunakan ayat tu lah. Ayam goyang-goyang kok. Jangan macam-macam lah. Jangan main-main. Abang Didi, dia bukan perkotak-katikkan. Tapi orang Kenyah dia kuat bergurau. Kau gurau, ya. Betul-betul. Kau gurau. Kalau utara panggil apa lah. Aku pun tak ingat bahasa utara apa kalau kod bergurau ni apa. Okay, so kalau macam sekarang ni tai tema. Macam kita kat Semenanjung kan, kalau kita jumpa orang kata, pergi mana tu? So kalau dekat sana tu tai tema.
Pergi mana tu? So Pergi itu mana? antara ayat-ayat yang mudah untuk kita cepat rapat dengan orang-orang dekat sana. So ini Angelina pun bagi tahu cantik rambut Gap. Kamu siapa? Nama Bond ke? Gap book. Gap. Tak, dia translate. Dia bagi tahu Yeah. gap book. Book tu rambut. Oh. Gap tu So cantik. rambut tu merujuk pada Bond. Ya. Macam macam aku nak sebab Pidot ada sebut tadi Titamer Code kan. Titamer Code tu maksudnya pergi mana kau kan? Pergi mana Titamer kan? Tapi ada satu hari tu kita orang nak pergi memancing, tapi ada satu budaya ataupun adat dalam Kenyah ni, kalau kita nak pergi memancing kita tak boleh cakap nak pergi memancing. So dia kata Titamer kok, akik Thai mesi akik Glock Thai mesi macam tu kan. Tak boleh cakap pergi memancing. So kalau cakap pergi memancing tak dapat ikan. So aku kena cakap akik Thai luruk ke, mana nak pergi tidur ke, nak pergi main ke sebagainya kan. So ayat tu jadi bahan ketawa lah. Bila orang kata pergi mana, aku cakap pergi walaupun pergi mancing, bawa jala, pergi batang pancing semua. Tapi aku cakap pergi main, pergi apa sekolah, pergi ni semua, dia orang gelak kan lah. Tapi macam pun cakap orang Kenyah pergi market ke kan. Tapi orang Kenyah memang suka bergurau. Satu lagi YB Dennis YB Dennis selalu kenakan dia apa telur bahasa Kenyah apa Bon? Ikan. Telur, ilo. Telur ilo ikan, telur kan. Okey, YB ni macam ni. Telur. Dia tanya aku sebab aku pandai sikit-sikit bahasa. Okey, dia tanya, Zaidi, ada telur ke? Okey, so soalan tu kenapa pula YB tanya ni? Ada, aku cakap kan. So maksud dia telur tu ikan. So okey, lepas tu dia kata, saya tanya telur tu ikan, ada ikan ke? Mana ikan? So dia tu dengan YB pun bergurau-gurau itulah kan. So tu kena-kena Alhamdulillah. Kata apa? Tak, dia kata kalau pergi kedai nak tanya ada telur ke tak, nak cakap macam ni dia kata. So aku cakap lah, aunty ada telur ke? Salah tu, nanti kamu kena aunty tu ada telur tak? Dia kata. Kena marah, nanti kamu kena marah sebab kamu kata tanya aunty tu ada telur tak? Salah juga kan. Okay. Right. So alhamdulillah hari ni kita berjaya untuk live dalam kita cuba menjemput kita punya sahabat daripada Miri tapi tak berjaya. InsyaAllah kita cuba akan datang sebab kita ada banyak lagi cerita yang kita nak korek sebenarnya daripada Longsan ni juga. Antaranya ialah kat Longsan ni ialah pusat kita panggil apa pelancongan lah. Kita ada beberapa ekoturism yang cukup menarik sebenarnya kat sana. Yang aku masa sampai tu aku kata ini dalam filem Hollywood je. Aku tengok ini macam dalam series Lost. Jurassic Park. Lost. Sebab aku tak layan, aku layan yang Lost tu. So Lost macam apa ada satu air terjun tu memang sangat best lah. So kepada penonton semua kalau yang mana aku rasa ini macam reunion lah. So sebab yang banyak penonton ni ialah kawan-kawan kita juga daripada Longsan. Daripada KL semua. So terima kasih semua yang menonton. Juga. Aku harap yang mana duduk kat Lompuak, yang mana dekat Longsan semua sihat-sihat, semua dapat line dengan bagus untuk tonton kita pada malam ini. Thank you so much kepada semua. So mungkin kita ada kata-kata akhir daripada Bon dan juga Zaidi, silakan. Siapa saya dulu? Okey. Kepada rakan-rakan yang mengikuti live, saya dimaklumkan dalam akhbar vaksin di Long Bedian dan juga Longsan telah mula sampai dan you guys can just walk in to get vaccinated. So pergi galakkan ibu bapa, rakan-rakan semua pergi untuk vaksin untuk macam Syam cakap supaya kita boleh dapat herd immunity. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kesihatan. InsyaAllah kita akan sedikit masa lagi kita akan berjumpa bila COVID sudah reda. Dan saya nak ucap selamat Tetaub. Maksudnya selamat malam. Oh. Selamat apa? Selamat Tetaub. Tetaub.
Salah. Bukan. Kena belajar Salah. lagi. Dan ni dia, good night. Good night. Okay, Bon, silakan. Aduh. Okay, Bon tak ada apa sangat nak cakap. Cuma nak cakap pada penonton, terima kasih sebab korang sudi masuk live ni, dengar kita orang berborak. And then Bon nak minta maaf juga kalau ada salah daripada segi yang Bon explain. Mungkin ada yang salah, kita tak tahu. Lepas tu, jangan lupa jaga kesihatan, jaga diri, ikut SOP, hati-hati dan selamat malam. Alright, thank you kepada Bon dan juga Zaidi yang sanggup berlapang masa pada malam ini. Thank you so much. InsyaAllah kita akan cuba live selepas ini. Mungkin selepas ini pun kalau YB daripada Miri pun boleh sama-sama berkongsi dalam live ni. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Alright, thank you so much kepada Zaidi, kepada Bon, kepada semua penonton-penonton. Thank you so much. Thank you so much juga kepada Lee. Thank you so much kepada Jepun. InsyaAllah kita akan cuba lagi lah pada masa datang. Okay, sebelum kita habis, kita selfie dulu. Ready? 1, 2, 3.